Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini untuk pengajian Sunan An-Nasa'i saya akan sambung bab yang keempat, iaitu taqdimu dzawis sinan. Taqdimu dzawis sinan maknanya mengutamakan ataupun menampilkan orang yang lebih tua, maknanya lebih senior lah. Dalam konteks untuk menjadi imam, maka dikedepankan, ditampilkan orang yang lebih senior. Baik, Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini, iaitu hadis yang ke-781. Wabi qala akhbarana Hajib ibn Sulaiman al-Manbiji an Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza ataupun an Khalidin al-Hadza an Abi Qilabah an Malik ibn al-Huwairith qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa ibn ammi li. Dia kalau kita baca tu dia jadi ammil li, gitu. Wa qala marratan ana wa sahibul li faqala idza safartuma fa'adhdhina wa aqima wal ya ummakuma akbarakuma. Hajib bin Sulaiman al-Manbiji, ubah tersilap tu. Al-Manbiji tu, berdasarkan tu tengok Arab dia tu lah, teks Arab tu ada kesilapan. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Malik bin al-Huwairith. Beliau telah berkata, saya dan sepupu saya, ibnu ammi itu mana anak pak saudara saya, maknanya sepupu lah. Saya dan sepupu saya, ni kata Malik bin Huwairith, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga beliau berkata, saya dan kawan saya, maknanya setengah riwayat sebut saya dan sepupu saya. Tapi ada dalam setengah riwayat dia kata saya dan kawan saya. Jadi perawi hadis ni dia masuk ke kedua-dua. Mana ada dalam satu riwayat sebut saya dan sepupu saya. Tapi ada juga dia sebut di dalam riwayat lain saya dan kawan saya. Jadi apa dia kata? Dia kata bila dia bertemu, maka baginda ada juga beliau saya dan kawan saya tu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tu tersilap lagi tu macam mana boleh tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata ataupun bersabda, apabila kamu berdua bermusafir, maka azanlah dan dirikanlah. Saya buat dalam kurungan itu sebab dia tak ada dalam teks tu, cuma kita fahamlah maksud dia nya. Mana kalau kita nak terjemah secara mafhum, apabila kamu berdua bermusafir, maka apabila masuk waktu salat. Jadi masuk waktu salat tu asalnya tidak ada dalam teks itu. Sebab tu saya letak dalam kurungan. Azanlah dan dirikanlah salat. Hendaklah yang senior daripada kamu menjadi imam. Tengoklah kira-kira yang paling tua lah, kita kata bahasa mudah, nak jadi imam. Itu ringkas saja hadis ini sebut begitu kan. Baik, hadis bab iaitu hadis Malik bin Huwairith adalah muttafaq alaih dan perbincangan berkenannya telah berlalu pada Kitabul Azan, bab 7 hadis nombor 634, boleh rujuk situlah. Kita bincang dah itu dari segi seniority itu ya. Apa maksud seniority itu sebenarnya kita telah bincang. Apakah secara mutlak? Sedangkan kita tengok dalam setengah riwayat tu kita riwayat siapa budak lagi, oleh kerana dia ingat Quran tu banyak. Nah, kita jumpa sebelum ni sebenarnya banyak hadis berkaitan tu.
Baik, Imam Nasai kemukakan hadis Malik sebagai menjelaskan hukum mendahulukan orang yang lebih senior sebagai salat, sebagai imam salat. Ini salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu kriteria yang kita boleh gunakan, boleh letak untuk sebagai kita kata kriteria lah untuk kita pilih salah seorang imam, salah satunya dari sudut umur. Itu yang dimaksud ke sini. Bukan mutlak, tak mesti. Kadang-kadang setengah tu mungkin walaupun dia sudah tua tapi tak pernah, tak biasa jadi imam, dan dia pun tidak bersedia jadi imam. Ini salah satu. Banyak lagi faktor-faktor lain kita bincang dah sebelum ini. Baik. Seterusnya bab yang kelima, satu kumpulan, ijtima'ul qaum fi mawdi'in hum fihi sawa'. Ijtima'ul qaum fi mawdi' hum fihi sawa'. Satu kumpulan yang berada di suatu tempat dan mereka setara dari sudut kelebihan. Siapa yang akan menjadi imam di kalangan mereka? Makna kalau nak kira tu sama-sama berilmu, umur pun lebih kurang. Jadi nak pilih tu payah. Bisa-bisa berlaku misalnya. Lagu mana nak kira? Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini, iaitu hadis 782. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id an Yahya an Hisham qala hadatsana Qatadah an Abi Nadrah an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu thalathah falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Sa'id daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, apabila kamu bertiga, maka hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling mahir Al-Quran. Ini sebut orang paling mahir Al-Quran. Jadi aqra'uhum tu kita telah bincang dah sebelum ni. Jadi hadis bab menjelaskan orang yang paling mahir Quran lebih layak menjadi imam. Hak ni pun kita telah bincang dah apa makna aqra' itu. Kita bincang agak detail dah sebelum ni. Boleh nampak dah. Aqra' ni kalau di zaman sahabat, yang dimaksudkan aqra' ni maknanya bukan semata-mata tahu Quran, tidak. Sebab dia menjadi budaya, menjadi fenomena di zaman sahabat. Orang yang paling banyak tahu tentang Quran, dia ni orang paling tahu tentang ilmu. Tu. Ni pandangan kebanyakan ulama lah. Dia tak sama tu. Kalau tempat kita ni, tak semestinya orang hafal Quran 30 juz dia tu alim. Tak mesti. Kadang-kadang hafal Quran tu orang panggil baru ngapa baru. Banyak lagi dia tak ngaji. Tapi kalau zaman sahabat, kita bincang dia sini. Ramai ulama kata, bila perkataan aqra', orang yang paling tahu tentang Quran ni, bukan kata dia tu hafal Quran saja. Nak boleh letak, kalau semata-mata hafal Quran saja, dia tidak guna aqra'. Tu. Supalah kita kata dulu kita hafiz. Kalau tempat kita, kalau sebut hafiz Quran. Tapi kalau dulu dalam kita kata budaya umat Islam mereka awal dulu, bila kata hafiz ni, orang hafal hadis puluh-puluh ribu. Setengah ulama kata 70 ribu lebih hafal hadis. Sekali dengan sanad. Lepas bapak kita tu. Tapi kalau tempat kita sekarang, bila sebut hafiz, mana hafal Quran? Dia tak sama tu. Dia tak serupa tu, istilah. Tapi kalau zaman sahabat, bila kata aqra' ni bukan ngapa Quran maksudnya. Mafhum dia tu. Kita bincang. Tapi bukan semua ulama kata, tapi ramai ulama yang kata begitu. Orang panggil fenomena di kalangan sahabat. Tu. Orang yang aqra' ni makna orang yang ingat Quran, dia faham maksud Quran. Tu baru dipanggil aqra'. Tu kita bincang dah, boleh rujuk semula lah nota sebelum ni. Jadi perbincangan berkait hadis 782 pun kita telah bincang dah sebelum ni. Kita bincang dah sebelum ni. Boleh rujuk semula lah di situ. Apa makna aqra'? Cumanya saya nak sebutnya daripada dua bab dan dua hadis yang kita bincang ni, setengah-setengah ulama menyebutkan isu ini timbul bila musafir. Ada juga ulama kata begitu. Bila musafir, misalnya kita pergi ke satu tempat, berhenti. Kalau sekarang pun kita kata, kalau di RNR misalnya kita berhenti waktu yang tidak waktu solat, atau waktu yang ketika tidak ada orang, kita pergi naik, kita 2 buah kereta misalnya. Kalau kita, itu maksudnya tempat tu. Jadi di kalangan kita ni, siapa kira-kiranya yang kita fikir lebih layak
untuk jadi imam salat. Sebab itulah disebut di sini salah satunya aqra. Kita tidak nafikan bahawa ada ulama kata aqra ni maknanya hak paling sedap baca Quran. Dan ramai juga ulama setuju gitu. Sebab semaya, maknanya orang yang kita ambil kira kriteria aqra ni setelah dia tahu dah hukum-hukum yang basic terhadap salat itu. Hukum berkait dengan fiqh salat. Ada ramai juga ulama kata. Dan sebenarnya untuk sekarang ni hak tu paling sesuai. Tu. Sebab kadang-kadang ada orang tu alim, hebat lah. Tapi masalah suara, baca Quran. Yalah, kita pun pernah jumpa dia kata, anak tak boleh benar Quran ni. Ingat Quran tu. Tapi masa ngaji dia pun guru kata Allah berat. Orang panggil kerah lidah. Ada, kita jumpa. Memang kalau dia baca Quran pun, kita tak nak tupai lah baca Quran dia tu. Tapi kalau dalam bab lain, kita boleh tupai. Bab nahwu kau misalnya. Ada. Pengalaman kita jumpa orang begitu. Dan dia sedarlah kelemahan dia tu. Sebab tu dia tak semna jadi imam. Apa tu? Sebab dia kata sebut dia tu berat. Kan ada setengah orang lidah itu. Tu maksud dia. Sebab tu setengah ulama kata, kita kata seorang tu dia tahu dah tentang fiqh salat. Walaupun tidak secara mendalam. Maknanya semaya dia tertusah. Dan mencapai dah hak kita kata untuk kualiti salat tu. Mungkin dia tidak alim, orang tak panggil alim ulama lah. Tapi kalau dia baca Quran, menarik perhatian. Orang lagu ni perlu didahulukan. Pengalaman saya kuliah di masjid ni, ramai kita jumpa. Maknanya, kalau suruh kita pun tak apa nak naik, kita kena dengar dia baca Quran. Kita sendiri puas, kita boleh hayati makna-makna Quran dengan cara dia baca tu. Tu ramai kita jumpa gitu. Jadi orang-orang begitu perlu kita kedepankan untuk menjadi imam itu. Jadi kukuk mana pun maksud aqra dalam konteks perbincangan ulama kita telah bincang adalah hadis sebelum ni. Rujuk situlah. Baik, seterusnya bab yang ke-6. Satu lagi hak 782 tu dalam hadis ni sebut bila kamu 3 orang. Kenapa sebut 3 orang tu? Sebab itulah bermula jamuknya dalam bahasa Arab itu. 3 orang. Jadi 3 orang ni maknanya 2 makmum, seorang imam. Pilih hak paling aqra. Kira-kiranya pemahaman Imam Nasa'i sebab dia buat, cuba tengok. Ijtima'ul qaum fi mawdi'in hum fihi sawa. Padahal dalam hadis ni tidak sebut tu. Nampak macam tak kena dengan tajuk tu dah. Dalam hadis ni tak ada sebut sawa tu. Mana bila 3 orang kamu ni kira-kira sama-sama alim lah. Pilih hak mana paling aqra, paling mahal tentang Quran. Nabi tak sebut begitu. Cumanya pemahaman dia ni pada falya ummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah. Dalam kata-kata Nabi tu dia ada isyarat. Daripada 3 orang tu hak mana paling berhak jadi imam, hak paling aqra. Maknanya dari sudut lain setara. Dari sudut alim, dari sudut ada maklumat tentang fiqh salat, kira-kira kalau semaya orang tak boleh nak tek lah. Tengok hak mana paling sedap baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi hak paling sedap baca Quran. Sebab itulah ulama kata kalau kita kata hak paling sedap baca Quran, maknanya hak 3 orang ni kita kenal ni, kita tahu dia mutu baca Quran dia. Lepas tu kalau hak tak kenal, kalau tak kenal kita tengok hak tu dah kata perwataan, tengok perwataan dengan pakaian, kita ambil kira resu. Kalau tak kenal, ni hak kalau kenal ni, tak akan nak test masa tu. Pok kita 3 orang baca Quran ni, nak tengok mana lebih sedap. Tak nak orang tahu je lagu tu. Ni maknanya hak kenal. Padahal kalau tak kenal, kalau hak tak kenal itulah setengah ulama kata mana kita volunteer. Okey, siapa dia jadi imam ni? Jadi hak mana gitu dia kena sedar diri dia. Jangan pula aku ni bau ni yang marah hak redah hari imam. Naik juga. Tak boleh. Kayak kita kadang-kadang kita pergi amal tak. Ada hak kita nak ada, hak kita tak kenal. Misalnya pas saya biasa kita berhenti bersama keluarga dah. Kita kata silalah naik seorang jadi imam. Apa kata saya naik? Kadang-kadang kita tengok naik lah. Pada kadang-kadang kita naik. Sebab tak tahu. Cuma dalam kisah ni seperti yang saya sebut ni, janganlah seseorang tu dia maknanya dia kena tahulah kelemahan diri dia. Dia baca Quran pun tak boleh, baca Quran pun tak betul.
dia pun tak ngaji. Jangan terbaik naik lah. Kalau ramai lagi. Lepas tu kalau tak ada orang naik, dan kita yakin mana kita ada pengalaman dan sebagainya, kita boleh naik. Itu yang disebut oleh ulama. Haqih dalam hadis ni hak kena ni. Sebab tu dia pilih hak paling akrab, mana dari sudut lain nak tahu akrab lagu mana. Kalau tak kena, makna kita biasa dengar 3 orang pun kita tahu dah ni mutu baca Al-Quran macam mana. So hak tu lah naik. Baca Quran pun sama sedap. Tanding pun tikah 2 poin je. Juara naik juara teruk misalnya. Pilih kira-kiranya hak mana paling. Di sini dia banyak perkara dia nak timbul hak. Bila kita tahu, dia ambil pula sifat tawaduk, wi kat orang lain, dahulu kat orang lain, banyak perkara pula. Hak nilah orang panggil perlu menggunakan hikmat dan kecerdikan kita. Kalau tak kenal tadilah kita persilakan siapa-siapa naik jadi imam. Jadi hak mana tak leh, hak dia yakin dia tu tidak sesuai, jangan terbaik naik awal-awal. Itu maksud dia. Itu ada penjelasan daripada ulama. Ini kalau hak kita tak kenal. Sebab kita kena dah. Kena dah sekali. Allah tidak nengung kita. Siapa kita kata, Allah rugi aku laku pun naik ni. Ya wih dia ni sebab dia makan dia tu betul-betul potong peti. Ada bapak kita pun ada sekali yang saya gitu. Kita pun tak berani naik kelis dia tu. Ni kelas alim bukan nak nganyi, tapi bila dia baca Quran daripada Fatihah tu kejut dah kita. Benda-benda gitulah. Sebab tu ulama sebut dalam kitab, maknanya kita kena tahu kemampuan diri kita tu. Sebab kalau dalam kes kita kenal ni pun kita tak berani naik. Nak mana-mana tempat orang kan kita bincang dah ni. Bukan tempat kita, ni dalam kes musafir lah ni. Kena faham perkara tu ya. Jangan tak boleh lepas naik. Tak boleh juga gitu. Tu kita bincang dah sebelum ni. Semua ni dia berkait dengan adab. Sebab itulah Imam Nasa'i buat. Kalau tempat orang setempat tu paling berhak. Itu maksudnya. Sebab tu tajuk selepas ni dia bincang pula tentang imam khusus. Imam yang bertugas. Kita ni kalau jadi imam bukan bertugas. Sebagai ganti kebetulan volunteer saja. Ni imam bertugas macam mana? Dia ada perbincangan khusus. Baik, kita pergi pada bab seterusnya. Ijtima'ul qaum wa fihimul wali. Bab yang ke-6, berhimpun satu kaum dan di kalangan mereka ada pemimpin. Kena ingat perbincangan ini, kita bincang ni dalam konteks dan fenomena zaman dulu. Zaman mereka awal umat Islam dulu, hak nak jadi imam tu, khususnya di dalam dia panggil Jumaah yang besar, di masjid Jami' dan sebagainya, masjid-masjid besar, dia biasanya pemimpin setempat itu yang jadi imam. Tu imam tu maknanya ketua pemerintah. Dulu asalnya. Tidak sekolah ni. Kalau learn ni tak. Hak paling tak ertinya hak tu lah. Dia zaman kita learn. Tu makna jauh tu dia punya sistem pendidikan kita tu. Jauh tu. Bahkan kita pernah bila orang suruh dia jadi tu imam, dia anggap itu menghina dia. Tahu dah aku tak erti. Suruh juga. Habis Quran tu ngaji ya. Tapi tak ajar dia imam. Tu. Kalau lah ni kalau terbaik suruh tu tak. Dia jadi masalah. Maknanya perbaik kena tahu tu. Sebab wali ni lah. Wali ni maksudnya pemerintah di sini. Dalam huraian dia. Sebab tu kena faham dalam konteks dulu. Imam Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-783. Wa bi qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad At-Taimi qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Ismail bin Raja an Aus bin Dham'aj an Abi Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ummur rajul fi sultanihi wa la yujlas ala takrimatihi illa bi idzni. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Mas'ud. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seseorang ditampilkan menjadi imam di kawasan yang ada pemimpinnya. Pemimpin. Ni maknanya kalau dalam konteks kita sekarang ni, ialah asal dia pemimpin, mana pemimpin politik. Itu mudah. Pemimpin politik, itu maksud dia asalnya. Kalau tempat kita lah ni dah tempat ada tu imam. Kalau sebab tu kan kita bincang dah sebelum ni, ada ulama buat perincian
Selepas ni tak apalah kita tengok selepas. Rasanya telah sebut dah sebelah ni. Sultan tu khilaf ulama. Apa maksud sultan? Ada yang kata sultan tu asal mana pemimpin politik. Ada yang kata tak, berdasar pada riwayat lain sultan fi baiti, makna tuan rumah. Kata sultan fi baiti makna tuan rumah. Kalau sultan fi masjidi maknanya imam yang bertugas khusus. Kena tengok keadaan lah. Jadi kalau kita nak sesuaikan hadis ni dalam konteks zaman kita di Malaysia, maknanya kita pergi ke masjid mana-mana jangan duduk gaduh nanti imam. Sebab apa? Sebab di situ dia sudah ada sultannya. Sultan tu mana? Imam bertugas. Tu. Takut kita kata lambat mari. No. Kita pun tak ada apa-apa naik depan. Jangan buat gitu. Nabi tak benar kita buat gitu. Janganlah seseorang ditampilkan menjadi imam di kawasan yang ada pemimpinnya. Ni asal ni pemimpin politik. Cuma kalau kita nak pakai hadis ni dalam konteks kita seperti tadilah, makna ketua. Jadi kalau masjid tu ketua dia siapa? Tu imam tu lah. Tu imam yang dilantik tu. Tu. Dan janganlah seseorang didudukkan yujlas. Yujlas. Yujlas ni orang panggil fa'il bina majhulnya. Ni baru fa'il bina majhul. Kalau bina ma'ruf dia panggil yujlis. Cuma ni fa'il mudhari'. Jangan bertukar apa kita ngaji hadis ni. Paruk. Wala yujlas, jangan didudukkan. Di tempat yang dikhususkan kepada orang tertentu kecuali dengan keizinannya. Baik. Perbincangan hadis telah berlalu. Dalam bab sebelum ni pun kita bincang apa makna takrimah itu. Bincang dah. Cuma saya nak sebutnya kalau dalam konteks masjid secara khusus kita ambil dalam skop yang lebih sempit. Misalnya contoh masjid Langgar ni. Masjid mana pun ada dia letak sejadah khusus. Bukan untuk semua orang tu. Mungkin dia kata untuk siyak ke, untuk Tok Bila, untuk imam yang kedua ke, ataupun kita kata penceramah, pengkuliah. Tu. Itu yang dimaksudkan di sini. Begitu juga kita kata di petak parking di mana masjid ke dia ada, dia letak tu imam, bila. Orang-orang yang penting lah. Dia perlu tu. Tok Bila nak parking jauh. Mari lewat. Misal contoh. Untuk kemudian penceramah. Kerana dia tulis. Ada lah dia letak tu. Tak boleh ambil tak terkadu. Salah dari segi pekah. Itu yang dimaksudkan di sini. Kita bincang dah sebelum ni. Begitu juga di rumah kan. Di rumah begitu juga. Biasa ayah kita duduk mana? Mana kena didik anak tu. Misalnya kursi ni biasanya ayah lah duduk ni. Masa time makan. Jangan duduk berebut kursi tu. Berebut kursi ni masalah juga. Jangan dia berebut. Bagi molek-molek kursi tu. Enggak kursi ke ada cukup dah tu benar tu. Dah. Tu. Dia berebut jadi masalah lah. Cuma di sini yang penekanannya dari sudut mana? Dari sudut akhlak tu. Dari sudut akhlak. Tu. Maknanya dalam solat, dalam apa, semua ada unsur akhlak yang kena jaga. Tu orang Islam sebenarnya. Maknanya apa? Maknanya kalau kita ambil petak parking tu email, mana tidak berakhlak kita. Kita ambil petak Tok Bila, mana tak berakhlak tu. Kan ingat saya sebut dah cerita kan? Dia jemput saya kuliah lah. Dia pun tak kenal jaga tu. Kita pergi parking tempat kuliah penceramah tu. Naik masjid, maya istihar, minta tolong pindah kereta sekian nombor kereta kita. Sudah tu. Tu saya sebutlah kepada itu, dia kata tu kereta saya tu. Tak apa. Lepas tu dia istihar pula. Lepas tu dia maklum tu. Dia kata dia tak kenal. Bapa jadi gitu tu. Bapa sampai istihar gitu. Sebab ada yang tak ambil kira tu peraturan tu. Pergi kat pada parking. Ingat saya sebut siapa penceramah parking belok kereta dia tu. Penceramah kata saya tak akan ni kecuali lepas habis kuliah. Ya, saya sebut ada berlaku tu. Enggak kebetulannya dia punya pengkuliah ni pun jenis gedebel juga. Jenis kerah juga. Jadi tak molek. Bila langgar peraturan dia jadi tak molek. Hak tu Islam tak sih. Kita bincang dah sebelum ni. Takut berlaku permusuhan. Ada pihak tak puas hati apa? Sebab hak orang tu. Dia kira hak orang tu. Jangan ambil. Tapi kalau kita ni tak ada apa-apa, kita sebab dia ada setengah-setengah orang tu. Berkali dia penduduk asas itu. Depan ni kena hak dia. Padahal tak ada tanda pun. Kalau orang duduk tu dia marah. Kalau dia paling tua sekali kapal tu misalnya. Padahal dia bukan tu email, dia bukan tu dia makmum biasanya. Tapi ada jenis orang gitu. Ni rakyat juga ni lagu ni. Masalah juga ni. Kerana dia pergi cueh power tu. Dia kata tempat amat dah ni. Tak boleh kalau kita. Ni maknanya
ketentuan tu yang dimaksudkan takrimah, kita bincang sini pun, ketentuan tu ditetapkan oleh orang yang ada autoriti di tempat tu. Itu maksudnya. Semua tu hadirat nak jaga supaya tidak balah, supaya tidak timbul perasaan tak puas hati sama-sama orang Islam ni. Nilai akhlak tu situ kena ada. Itu maksudnya. Jadi secara detailnya telah kita bincang dalam perbincangan lepas lah. Baik, bab yang ketujuh, idza taqaddama ar-rajul min ar-ra'iyah thumma ja'a al-wali hal yata'akhkhar. Tajuk dalam bentuk soalan. Apabila seseorang rakyat biasa maju ke hadapan menjadi imam, kemudian datang pemimpin, datang wakil rakyat misalnya, kalau zaman kita ni, adakah beliau perlu berundur? Kena ingatlah ni dalam konteks dulu, orang panggil jadi tu imam di masjid besar tu, dalam jemaah besar tu adalah pemimpin politik. Cuma huraian dia tu boleh kita guna juga hadis dalam konteks kita seperti saya sebut tadi. Baik, Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini, iaitu hadis yang ke-784. Jadi tajuk ni dalam bentuk hal yata'akhkhar, adakah dia wajib undur ataupun macam mana. Jadi tajuk tu dalam bentuk soalan. Baik, hadis 784, wa bihi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Ya'qub wa huwa ibnu Abdurrahman an ibn Hazim an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr ibn Auf kana bainahum syai', fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusliha bainahum fi unasim ma'ah fahubisa. Fa tu bersambung tu sebenarnya, macam mana boleh jadi terpisah tu. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahanatil ula faja'a Bilal ila Abi Bakr faqala ya Aba Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa qad hanatis salah fahal laka an ta'umma an-nas qala na'am in syi'ta. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، يعني الصف الأولى، الصف الأولى ataupun في الصف الأولى. Saf tu makna saf pertama. Nabi mari tu saf pertama. Baik. Wa akhadha an-nas fi at-tasfiq wa kana Abu Bakr la yaltafitu fi salatihi فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia kena berhenti situ. Itu cara baca dia. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف، يعني الصف الأول، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه يا أبا بكر هل منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis yang ke-784. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Sahal bin Sa'ad bahawa telah sampai kepada Rasulullah. Ini sampai ni, kalau kita nak tambah, walaupun dia tidak ada ni, sepatut ada dalam Quran, telah sampai berita maksudnya. Itu kena takdir lah tu. Bahawa telah sampai berita kepada Rasulullah tentang pertelingkahan yang berlaku dalam kalangan Bani Amr bin Auf. Ni Bani Amr bin Auf ni. Saya terjemuh dulu, kemudian kita bincang. Saya sengaja saya buat nota kaki bawah tu untuk lebih mudah. Rasulullah SAW telah keluar untuk mendamaikan antara mereka. Keadaan itu menyebabkan Rasulullah telah berada agak lama di kalangan masyarakat Bani Amr bin Auf. Waktu salat telah tiba, lalu datanglah Bilal.
Bilal ni mana muazzin yang bertugas lah. Lalu datanglah Bilal kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada agak lama di sana dan waktu salat pertama telah tiba." Salat pertama tu maksudnya salat asar. Baik. Adakah engkau akan menjadi imam salat? Ini pentingnya peranan muazzin. Sebab dia nak dia nak azan, nak qamat ke apa, kena tengok tu imam ada ke tak dulu. Dapat kepastian. Adakah engkau akan menjadi imam salat? Beliau menjawab, yakni Abu Bakar, ya jika engkau mahu. Ya jika engkau mahu. Di sinilah ulama kata mana bila dia boleh tentukan. Jadi kalau dalam keadaan imam tu tak ada tu, siapa dia yang berhak menentukan orang ni naik jadi imam? Bilal, muazzin. Bilal pun bangun dan melakukan iqamat. Maknanya azan tu azan dah awal waktu tu, masuk azan lalu. Nak qamat ni kena tengok tak ada siapa lagi Rasulullah. Abu Bakar telah tampil ke hadapan lalu beliau bertakbir menjadi imam kepada orang ramai. Baik. Kita terjemuh dulu, lepas tu kita bincanglah di bawah tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang dalam keadaan berjalan dan masuk berdiri ke dalam saf orang ramai. Orang ramai mula menepuk tangan sebagai isyarat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak mengendahkan, bahkan meneruskan salatnya. Apabila lebih ramai yang bertepuk tangan, maka beliau telah berpaling dan ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya agar meneruskan salat. Dalam setengah riwayat Rasulullah buat begitu. Mana biar dia duduk situlah, syarat. Okey. Setengah sebut tu fi makanik, tetap di situ. Baik, tak apalah. Cuma isyarat tu dengan tangan. Di sini tidak bersuara, tidak bersuara. Hadis dalam hadis ni. Isyarat begitu ya. Baik. Abu Bakar, saya sengaja tulis BAKR tu sebenarnya sebab hal tu asalnya. Bakr, dia bukan bakar. No. Bakr tu asalnya, cuma orang kita ni pakai mudah payah sebut payah orang sebut gitu no. Tu asalnya. Kalau bakar tu jadi lain. Tu jadi cerita Abu Bakar bin Abu tu. No. Tu. Nilai Bakr. Tu tulis seri sebenarnya Abu Bakr. Abu Bakr telah mengangkat kedua tangannya. Ubah sikitnya terjemah tu. Saya tarik tu bila tengok pula tu, tengok Arab tu ada kesilapan. Abu Bakr telah mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah Azza wa Jal. Nota kaki nombor 8 tu betul lah tu. Tu tidak perlu potong tu. Dia angkat tangan lalu dia kata alhamdulillah. Itu makna memuji. Memuji Allah Azza wa Jal dan undur ke belakang lalu berdiri di dalam saf orang ramai. Baik. Rasulullah SAW pun maju ke hadapan dan menjadi imam kepada orang ramai. Selepas selesai salat, maka baginda berkata, "Wahai sahabat-sahabatku," tu anda terima ya ayuhannas tu, wahai sahabat-sahabatku. "Kenapa kamu menepuk tangan? Kerana ada sesuatu yang berlaku ketika salat. Menepuk tangan itu untuk perempuan. Selepas ini jika ada berlaku sesuatu ketika salat, maka katakanlah subhanallah." Kata begitu. Sesungguhnya apabila ada seseorang mendengar makmum berkata subhanallah, maka hendaklah beliau berpaling kepadanya. Hak jadi imam itulah. Nak tengok. Baik. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalang engkau meneruskan salat kepada orang ramai apabila aku isyaratkan engkau berbuat begitu? Jawab Abu Bakar, tidak patut anak Abu Quhafah meneruskan salat sebagai imam dalam keadaan Rasulullah SAW berada di belakang. Tak pernah sahabat anak Abu Quhafah nak terus kata imam Rasulullah duduk belakang. Tak nak sahabat tu. Baik. Sebelum kita pergi, sebab dia hadis ni sebenarnya dari segi fiqhnya sangat banyak. Tu saya potong tu sampai 20 tu. Banyak semua. Dia punya maklumat dari sudut fiqh boleh diambil daripada hadis dari sudut salat tu. Baik, tak apalah, cuba kita tengok semula. Cuba tengok nota yang kedua, nota kaki yang kedua, muka surat 13 tu. Cuba tengok di situ Jadi sampai kepada Rasulullah berita tentang pertelingkahan yang berlaku di kalangan Bani Amr bin Auf itu. Baik. Penjelasan berkenaan isu. Jadi balah tu di kalangan Bani Amr bin Auf tu balah lagu mana? Baik, saya penjelaskan sedikit di sini. Baik, supaya kita nampak. Sebab gini, sebab dalam hadis nampak
mungkin takut timbul tanda tanya. Setahu mana bal siapa Rasulullah kena pergi sesat ni? 5 kilo tu. 5 kilo tu sebenarnya kalau direct tu, kalau naik bas tu lebih. Kalau tengok dalam internet tu, dia ambil daripada masjid tu ke Quba tu 5 kilo jarak dia tu. Tak apalah kita ambil tu. Mana kalau sekarang ni dia ngekona-kona ke apa tu tak. Tu mana lebih jarak tu lebih lagi lah. Baik. Jadi sampai ke pekat Rasulullah kena pergi nah siapa jadi terlewat nak semaya tu. Besar tu nampak macam pertelingkah tu. Cuba tengok di sini ya. Jadi penjelasan berkenaan isu ini akan disebutkan dari riwayat akan datang, iaitu riwayat Hammad bin Ziyad daripada Abi Hazim. Hampir terjadi peperangan antara Bani Amr bin Auf. Itu dalam riwayat Hammad. Sampai berita ini kepada Nabi. Mana kalau dalam riwayat ini kata hampir berlaku peperangan. Baik. Dalam riwayat melalui jalur Tariq bin Sufyan, ini Kitabul Qadha lah. Berlaku perbalahan lisan antara Bani Amr bin Auf yang berakhir dengan saling melontar batu. Siapa pakat pekul dengan batu, balas siapa lontar batu. Muka khusi tak ada masa tu. No, masa tu kalau khusi ada, bahan dengan khusi, akak khusi. Tak apa gapo-gapo asal akak lah. No. Sesungguhnya penduduk Quba telah bertengkar sehingga masing-masing melontar batu. Ini dalam riwayat Tariq bin Muhammad. Telah disampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda minta dibawa beliau kepada mereka demi melakukan perdamaian. Akan datang kita akan bincang secara detail lah. Hak ni balah ni siapa mereka, sebab begini dia Bani Amr bin Auf ni dialah penduduk paling ramai di Quba itu. Dalam setengah riwayat sebut kata siapa 10 kampung pok dia saja situ. Ramai pok dia. Itu yang pertama. Yang kedua ni di Quba ni ramai keluarga Rasulullah. Di Quba ni ramai keluarga Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah pergi tu lebih patut, lebih sesuai. Baik, tak apalah. Cuba tengok nombor 3 tu. Jadi Bani Amr bin Auf, Ibnu Malik bin Aus. Tu. Asalnya Bani Amr bin Auf tu, nama dianya di segi kunyah adalah Ibnu Malik bin Aus tu. Al-Aus adalah salah satu dari 2 kabilah Ansar. Tu Aus dan Khazraj itulah. Tu. Cumanya saya nak sebut tadi Bani Amr bin Auf. Jadi Amr bin Auf tu nama dia panggil nama nama khas lah kita kata. Dia panggil alamiah dalam istilah dia. Jadi Ibnu Malik bin Aus, hak ni nama dia panggil kunyah. Tu. Jadi Al-Aus itu ambil daripada hak tu lah. Al-Aus ni adalah salah satu daripada 2 kabilah Ansar, Aus dan Khazraj. Bani Amr bin Auf adalah antara kelompok besar daripada Aus. Kelompok Aus ni hak paling besarnya mempunyai Bani. Bani ni dia begini kalau dalam bahasa Arab ni bila kata kaum ni besarlah. Di bawah kaum tu dia ada kabilah, dia ada Bani. Tu kabilah Bani ni lebih kecil daripada kaum itu. Jadi mereka mempunyai 10 kampung. Setengah riwayat ni saya bukan petik semua, setengah kata lebih. Paling ramai lah. Di kalangan masyarakat Aus tu, puak-puak Bani Amr ini adalah paling ramai. Penempatan mereka adalah di Quba. Di Quba tu. Balah sama sedih. Tak tahulah kira apa ni, kita bincang akan datang. Ini sekadar untuk supaya boleh faham kenapa Rasulullah terpaksa pergi. Nak supaya hal tu. Baik, cuba tengok nombor 4 bawah tu. Wahai Abu Bakar, ni bila Sayyidina Bilal temu Nabi, dia kata wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah telah berada agak lama di sana dan waktu salat pertama. Dalam kurungnya tuan buat salat asar. Kenapa disebut salat pertama tu? Padahal maksudnya salat asar. Apa sebut salat ula? Salatul ula tu apa sebut gitu? Mengikut riwayat Bukhari, salat yang dimaksudkan di sini adalah salat asar. Asar tu begitulah juga ejek-ejek sebenarnya. Asar tu kita sebut terma asrun, tu asar. Sebab bakrun tadilah. Supa tu. Wazan sama. Asrun, bakrun. Oh kita ni payah nak sebut asr payah nak sebut. Jadi asar. Ejek dia pula yang cuma biarlah. Ni saya ikut harap dia. Lama kata, orang tak standard, tahu kena bahasa marah ni. Dia saja nak ikut tak harap dia lah. Kalau buat tesis tak boleh gini. Tadi buat kahdah kita kalau buat tesis ni. Ni nota biasa ni.
Baik. Mungkin ada yang bertanya kenapa dimaksudkan salat pertama sebagai salat asar. Sedangkan jika dilihat kepada peristiwa pada malam Isra', Jibril telah salat pertama dalam keadaan menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat Zuhur. Kalau kita tengok kita kisah berkait dengan pengajaran salat oleh Jibril kepada Nabi, istilah salat pertama itu makna Zuhur. Kalau dalam hadis Jibril itulah hadis bukan hadis Jibril tu, hadis Jibril ni berkenaan dengan salat. Tapi sini salat pertama maksud asar. Apa jadi beza gitunya? Kau beza tu dari segi bahasa saja. Dijawab ni sebab dia begini saya sebut dijawab ni sebab ulama pun sebut secara umum gitu ya. Mana setengah-setengah ulama sebut. Dijawab bahawa maksud salat pertama dalam hadis hadis ni adalah kerana salat pertama yang berlaku selepas pemergian Rasulullah kepada Bani Auf Bani Amr bin Allah salat asar. Maknanya Nabi pergi tu kira lepas Zuhur lah. Jadi salat pertama lah kira-kira Nabi tinggal salat asar. Sebab tu salat pertama tu khusus pada hak tu. Kenapa gitu? Jangan kata rupanya salat as-salatul ula di mana istilah kepada salat asar. Tidak gitu. Jangan silap faham lah. Tu saya buat tu takut kita silap faham pula. Kalau wusta tu yalah istilah tu. Kalau wusta tu tu betul lah tu. Takut kata ada lagi lah as-salatul ula tu asal juga. Ada tu lain. Ustaz tu memang asal lah tu. Baik. Yang kelima, cuba tengok nota kaki yang kelima tu. Berkait dengan ni. Kemudian Rasulullah datang dalam keadaan berjalan dan masuk berdiri ke dalam saf orang ramai. Mana selepas Nabi balik daripada Quba tu lah. Tu baik. Dalam riwayat Hammad bin Zaid Zaid itu sebenarnya tu silap tadi yang akan datang lah, kita akan jumpa dalam Sunan Nasa'i akan datang riwayat Hammad. Nabi sebut dengan lebih jelas dalam riwayat Hammad bin Zaid akan datang, akan sebut dengan lebih jelas isu ini, peristiwa ni. Ni saya sebut ni sebagai ringkas. Nabi membelah saf. Nak kata lagu mana dalam bahasa ni? Sebab dia gini, sebab Nabi masuk tu bukan Nabi masuk ke ni, Nabi masuk ke ni. Nabi belah. Nabi seolah-olah tangan gitu. Jadi sahabat apa kebuka ruang untuk Nabi jalan. Tujuan apa buat begitu tu? Supaya lebih ringkas, lebih dekat. Jadi rasanya boleh faham lah, belah saf tu. Bukan guna kapak tu, guna tangan. Jangan silap faham pula. Membelah saf orang ramai sehingga berdiri di belakang Abu Bakar. Maknanya Nabi pergi tu kira-kira memang Nabi tuju kepada saf yang paling dekat dengan imam. Baik. Itu dalam riwayat Hammad bin Zaid. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW berjalan dalam saf sehingga berdiri pada saf pertama. Tak sebut, ringkas saja. Dalam Bukhari sebut ringkas. Tapi kukuk mana pun, Nabi berhenti pada saf yang paling dekat dengan tu imam. Sebab tu saya nak paling nampak dalam Nabi tu. Baik. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW telah membelah saf sehingga berdiri pada yang paling hadapan. Mana saf pertama, mana dekat dengan imam lah. Itu beberapa lafaz yang menyebutkan tentang isu ataupun peristiwa yang sama. Baik. Tak apalah tu. Yang keenam. Kemudian kita bincang selepas ni. Yang keenam, jadi bila Nabi bila ada ramai orang tepuk tangan, dia buat gini, setengah kata buat gini. Setengah kata buat gini. Khilaf lah tu. Tapi tepuk tangan lah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar pada peringkat awalnya dia tidak mengendahkan. Dia awak tak tahu ya. Bahkan dia teruskan salat juga. Baik, cuba tengok namunnya tu. Kenapa sikap Sayyidina Abu Bakar tu begitu? Ini pandangan ulama lah. Ulama faham berdasar pada beberapa riwayat. Sikap Sayyidina Abu Bakar ini dilihat oleh ulama sama ada isyarat beliau terlalu khusyuk dalam salat atau kerana beliau mengetahui bahawa dilarang berpaling dalam salat sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dan hal ini disebutkan juga oleh Imam Nasa'i dalam hadis nombor 119. Lama lagi lah nak jumpa tu 119. Ini mengikut pandangan ulama. Sebabnya boleh jadi Sayyidina Abu Bakar tak paling itu pertama sekali kerana paling itu tak boleh. Mungkin dia dengar ataupun kerana dia terlalu khusyuk tu sehingga dia tidak menjadi perhatian dia tu perkara yang berlaku di luar salat. Itu antara yang ulama beri jawapan lah. Baik. Riwayat ini adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, saya telah bertanya Rasulullah tentang berpaling. Ni maklumat ni kira-kiranya maklumat Sayyidina Abu Bakar sedia ada dah lah.
Hak dia faham dah sebelum tu tak boleh paling. Kita kata dia faham daripada mana? Ni salah satunya. Maknanya maklumat tak boleh berpaling tu sebelum ni antara dalilnya. Misalnya riwayat ini adalah daripada Aisyah. Itulah kita akan jumpa akan datang. Lama lagi lah riwayat ni. Muka 119 ni. Ni baru 7 berapa? 784. 785. Baik. Nah. 7 berapa ni? 784. Cuma di sini saya sebut secara ringkas dalam bentuk terjemah saja. Riwayat ini adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling ketika salat. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pemalingan dari iblis kepada seseorang agar beliau tidak khusyuk tu. Bukan khusyuk, tidak khusyuk. Silap tu ya. Tidak khusyuk dalam salat. Nabi kata orang paling tu orang telah ditipu oleh iblis. Pemalingan itu adalah pemalingan iblis. Maknanya berat tu. Kalau kita tengok di sini, nampak haram tu. Nampak macam haram tu. Sebab disebut kait dengan iblis tu. Baik. Tu. Itu antara yang disebut oleh ulama. Kita akan bincang dalam perbincangan selepas ni. Baik. Yang ketujuh. Mana yang ketujuh tu? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya agar meneruskan salat. Jadi Rasulullah mengisyaratkan. Rasulullah tak bercakap. Tu. Hak ni isyarat. Bukan bizikr. Kalau kita kata subhanallah, itu makna bizikr. Ni tidak, isyarat. Tidak bersuara. Baik. Dalam riwayat Hammad bin Zaid lagi, ni pun kita akan jumpa hadis ni akan datang, menyebutkan bahawa Rasulullah telah mengisyaratkan dengan tangannya agar Sayyidina Abu Bakar meneruskan salat. Dalam hak kita baca ni tak sebut isyarat dengan tangan. Tapi dalam riwayat akan datang sebut isyarat dengan tangan. Dia buat gitu. Siapa ada sahabat kata Nabi dia isyarat tak buka, dia buat gitu. Tangan buka atau buka gitu. Dok gitu. Siapa begitu sahabat tengok. No yang jelasnya. Sahabat ni hak berkait dengan Nabi, memang sebut. Nabi kata tidak buka dak. Gitu. Baik. Itu sebut dengan isyarat dengan tangan. Yang ke-8. Jadi bila dia paling, bila dia tengok Nabi ada, Nabi isyarat dengan tangan, maknanya jangan undur ke belakang, teruskan salatlah maksudnya. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata alhamdulillah, itu makna memuji tu kepada Allah. Akak tangan pula tu gitu. Alhamdulillah, akak tangan. Tu. Baik, mengikut Syekh As-Sindi, kenapa Sayyidina Abu Bakar buat gini ni? Duduk tengah semaya fardu tu dia imam, akak tangan. Ada akak tangan sebut. Kemudian dia kata alhamdulillah. Sekat tu ya. Mengikut As-Sindi, salah seorang pensyarah Sunan Nasa'i juga, dia kata hadis ini menjadi dalil harus mengangkat tangan ketika berdoa dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membantah tindakan Abu Bakar yang telah berbuat demikian. Itu mengikut pandangan Syekh As-Sindi lah. Kemudian kita akan tengok dalam perbincangan daripada hadis selepas ni. Baik. Sebab Sayyidina Abu Bakar mengatakan tahmid ataupun hamdalah, yang dia kata alhamdulillah itulah, kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh beliau terus berada di hadapannya sebagai imam. Beliau terus undur ke belakang kerana menyedari perintah Rasulullah itu bukan perintah wajib, bahkan hanya memuliakannya. Ini termasuk dalam takrim. Oleh kerana itu beliau memilih beradab dengan undur ke belakang, memberi ruang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke hadapan sebagai imam. Dalam riwayat Humaidi menyebutkan Abu Bakar mendongak kepalanya ke langit sebagai syukur kepada Allah dan beliau mundur ke belakang. Ni akak tangan alhamdulillah. Makna muju Nabi mari. Sebab apa? Sebab Nabi ada. Makna Sayyidina Abu Bakar dia nak jadi makmum pada Rasulullah. Tu. Baik, kemudian maklumat ni saya akan tambah dalam perbincangan selepas ni lah. Baik, cuba kita tengok di segi fake ya. Panjang juga ni saya ambil sedikit lah. Ni pukul 10. Ataupun kita sambung minggu hadapan lah. Sebab pukul 10 ni kita berhenti setakat tu. Sebab dia banyak ni hadis ni sebenarnya lebih banyak lagi. Cuma setengah-setengah tu saya tengok kita boleh tadakhul. Tadakhul ni maknanya kita boleh campur-campur maklumat tu buat satu poin. Sebab tu saya ambil setakat 20 saja. Sebenarnya lebih banyak lagi. Sebab ulama pun sebut hadis ni banyak sangat fake salat berkait dengan hadis ni. Ini insya-Allah kita bincang minggu hadapan lah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.